Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya nak terangkan cara penggunaan AutoCAD. Okey, saya open AutoCAD di sini. Okey, dekat sini AutoCAD bila kita start, sepatutnya kita akan keluar bentuk macam ni lah. Okey, nak keluar startup macam ni. Okey, sekiranya kamu punya startup tak keluar macam ni, kita akan setting semula lah. Okey, contohnya saya akan cuba untuk setting untuk startup ni. Okey, kita cuba okey dulu. Okey, dia bergantung pada kita punya speed komputer kita. Kalau komputer kita mempunyai grafik yang tinggi, so dia tak ada masalah lah. Sekiranya grafik kita rendah ataupun kecil, so dia ambil masa sikit untuk buka. Baik, so kita dah masuk interface untuk AutoCAD drawing. Okay, sebelum ni saya dah terangkan kepada kamu semua apa itu function di atas ni dan lain-lain lah. So macam sekarang ni saya nak terangkan balik fungsi startup tadi. Okay, sekiranya kita tiada fungsi startup tadi, okay, kita boleh on kan dengan tekan startup. Okay, startup. Okay, ada kat sini startup. Okay, sekiranya kita kalau kita tengok balik kat sini, startup kita function dia 1. Okay, bila function dia 1, dia akan keluar macam bentuk kita tadi lah. Okay, maknanya dia akan ada keluar, dia suruh kita pilih 2 tick tadi. Okay, antara kita nak unit imperial, okay, ataupun lagi satu unit metric. So sepatutnya kita kena pilih unit metric lah. Okay, untuk kegunaan kita lah unit metric. Sebab selalunya unit metric ni memang kita pakai lah dekat Malaysia ni. So kita pilih satu lah. Sekiranya kita tak pilih satu, okay, kita pilih 3. Contoh pilih 3 dan kita enter. So saya cuba off balik. Okay, tutup AutoCAD. Okay, dan saya buka balik AutoCAD. Dia tak akan keluar lagi dah. Okay, dia tak akan keluar lagi dah fungsi startup tadi. Dia akan terus masuk kita punya interface AutoCAD terus. Okay, contoh lepas tu masuk pada interface macam ni. So kita boleh gunalah untuk start drawing dan lain-lain. Tapi sekiranya yang tadi, yang kalau kita pilih yang nombor 1, dia tak keluar macam ni. Dia tu pergi dekat kita punya tempat location tadi. Kita boleh buka macam ni dengan tekan button home dan new. Okay, so kita cuba masuk start drawing dan kita cuba balik tekan startup tadi. Okay, startup. Okay, startup. Kita pilih balik startup 1. Enter. Bila pilih startup 1, dia akan keluar balik lah dekat kita punya pemilihan untuk startup tadi. Okay, apa bezanya kalau kita pakai startup atau tak? Okay, kalau sekiranya kita guna unit imperial ataupun kat sini tulis feet ataupun inci, so bila kita buat drawing, sekiranya kita tak ubah unit kita, drawing kita akan jadi dalam unit inci dan feet lah, ataupun inci dan kaki. So untuk Malaysia ataupun kat sini kita guna metrik. Contohnya macam sentimeter, meter dan lain-lain tu lah. Okay, kita tekan metrik dan kita tekan OK. So dia akan masuk. So macam mana kita nak tahu unit yang kita pakai tu betul atau tidak? Okay, macam mana kita nak tahu betul atau tidak? Kita type UN, shortcut untuk unit. Okay, UN, enter. So dekat sini dah begitu dah. Kita pakai unit milimeter. Okay, ini penggunaan dia lah. Penggunaan dalam unit milimeter yang kita pakai sepanjang semester inilah. Okay, kita nak terangkan cara guna ataupun kita nak start kita punya AutoCAD ataupun drawing. Okay, sekiranya kita nak start satu drawing, kita akan masuk pada interface yang ni. Okay, so yang first kali kalau kita tengok sini, kita ada get started ataupun start drawing, di mana inilah kita akan klik untuk kita start drawing dan dia akan masuk dalam kita punya interface yang untuk drawing itulah. Okay, seterusnya dekat sini kita ada open file. Okay, open file maksudnya dekat sini sekiranya kita ada simpan file di mana-mana, okay, file AutoCAD lah contohnya, kita akan boleh continue lah open file tu. Dan samalah di bawah ni kita boleh open sheet set. Okay, kita boleh tengok ada template online dan juga example of drawing.
Okay, seterusnya kat sini kita ada recent document. Contohnya sebelum ni kita pernah buka lah, buka recent document untuk drawing sebelum ni, dia akan keluar di sini lah. Okay, recent document kita pernah buka. Dan sebelah sini pula connect ni adalah digunakan untuk sekiranya kita ada access online bagi cloud setting, ataupun kita boleh send feedback lah kepada Autodesk untuk diimprovekan produk dia sekiranya kita ada masalah apa-apa. Ok, seterusnya kita nak start drawing. Ok, untuk start drawing kita akan klik start drawing di sini, dan dia akan masuk ke interface lukisan macam ni lah. Alright, dia akan masuk interface ini. So dekat atas ni, kalau kita perasan, macam-macam item yang kita boleh gunakan untuk kita melakukan ataupun kita nak buat drawing kita sendirilah. Ok, bila kita dah start drawing, kita dah ada di template yang ni. So kalau kita perasan di atas ni ada, ok, kita panggilkan kat atas ni, yang pelbagai atas ni kita panggil sebagai the ribbon tab. Ok, ribbon tab maksudnya dekat sini dia, bila kita klik salah satu ni, dia akan keluarkan lah item banyak yang ada di bawah tiap-tiap satu tab ni. Yang ni adalah quick access, di mana sini adalah untuk new drawing. Kita nak buat new drawing. Quick access maksudnya kalau kita klik, dia akan terus pergi ke new drawing, open file, save, save as, dan plot. Plot ni adalah untuk kita print dan back, ok, dan forward dari depan ni lah. Ok, kalau contohnya sekarang ni kita nak mulakan drawing kita boleh gunakan ribbon tag di sini. Sebagai contohnya kita nak buat satu garisan line atau dan lain-lainnya, kita boleh klik saja di sini. Ok, klik di sini, ataupun kita guna command yang akan saya jelaskan nantilah. Tiap-tiap satu part ni dia ada command dia tersendiri. Ok, ok, tadi kita dah tahu yang ini kita punya shortcut. Ok, shortcut ni, so di E yang besar ni, E merah ni, kalau kita tekan, dia banyak juga, sama juga macam atas ni, cuma yang ni kita shortcut. Ok, shortcut yang ni kita buka, kita ada new, open, save, save as, import, export, ok, publish dan lain-lain lah. Ok, untuk print ni sama juga kalau kita nak plot. Ok, untuk dalam AutoCAD ni kita tak panggil print, kita panggil plot. Ok, untuk save, ok, kita, ok, untuk save kita boleh terus tekan save, ataupun kita boleh save as. Ini di mana untuk jika kita mempunyai versi, contohnya sekarang saya pakai version 2017. Sekiranya saya pakai ataupun saya nak save pada yang lowest version, contohnya kalau saya ada orang yang nak pakai ataupun nak tengok drawing saya ni dan dia tak ada AutoCAD 2017, dia ada 2015, so saya kena save as kan saya punya drawing ini ke dalam other format. Ok, ada format. Ok, contohnya kat sini kita kena save. Ok, kalau kita tengok kat sini kita boleh save, ok, antara format 2013, 2010, 2007, 2004 ni. So kalau boleh kita save kepada yang paling lowest ni kali lah. Contoh macam 2013 kita boleh save lah. Jika tak, nanti dia akan save kitanya ikut version kita sendiri. Ok, seterusnya untuk export, ok, kita juga boleh export kitanya drawing ni dalam bentuk-bentuk yang lain. Ok, contoh macam PDF. Ok, kalau contoh ini ada format, kita boleh ubah pada bentuk JPEG ke, bentuk gambar dan lain-lain lah. Ok, sebagai contohnya sekiranya kita nak share kan drawing kita ni kepada orang lain, okay, kita boleh bagi dalam bentuk format PDF. Ok, seterusnya saya nak kenalkan. Ok, kalau kita tengok kat tepi sini, ok, kalau kita perasan sini ada satu simbol. Ok, function yang ini adalah untuk lebih pada 3D lah. Ok, lebih kepada 3D punya part. Ok, di mana kita boleh rotatekan bangunan kita tu, atau rotatekan kita punya objek lukisan kita tadi ke pelbagai bentuk lah, ataupun pelbagai sisi, untuk north, west, south and east. Dan juga kita boleh ubah dia punya plane, top, left, right, bottom dan lain-lain lah. Ok, dan seterusnya bawah ni adalah navigation tool panel. Ok,
Navigation ni kita boleh guna untuk pen dan segala lainnya lah. Untuk bergerak dia punya cursor left right semua tu. Right, seterusnya kita bagi yang bawah ni. Kalau kita perasan kat bawah ni ada common, ruang common ataupun kita panggil status bar. Di sinilah tempatnya kita nak isi kita punya command. Selain daripada kita menggunakan ikon yang kat atas tu tadi, contohnya ikon line, lepas tu ikon untuk polyline dan lain-lain. Kita juga boleh menggunakan command di bawah ni untuk kita letak command yang sama di atas tu. Contohnya kalau untuk kita nak buat line, kita type saja L dan enter. L ni bermaksud line lah, L-I-N-E, line. Sekiranya kita nak menggunakan aplikasi di atas ni ataupun point di atas ni, kita boleh just klik saja di sini. Contohnya kita nak pakai line, kita boleh klik line ni. Dan jika kita perasan dekat sini dia ada specify first point, dan ini adalah kita punya coordinate sebenarnya. Di mana kita nak startkan first point kita. Dan penting sekali kita kena baca yang benda yang first ni. Benda yang first ni dan juga di bawah ni lah. Di bawah ni dia pun dah bagi tahu specify first point untuk kita letak point yang first kita tu di mana. Kalau contohnya kita nak mulakan koordinat 00 boleh. So bila di 00 dia akan start di sinilah, dia akan start di sini. Dia akan start sini, iaitu sini point dia 00. Dan sekiranya tak ada point mana-mana pun, kita just nak letak di mana, kita just klik saja untuk point yang pertama. Klik saja point pertama dan seterusnya kita klik saja point yang kedua ataupun kita letak jarak dia. Berapa jarak yang kita nak. Bila kita letak jarak, jarak tu akan berada di atas ni. Ini adalah jarak dia dan sudut line kita nak buat. So kita letak point yang kedua, point yang ketiga, dan last sekali kalau kita nak tutup kita just boleh saja untuk klik di sini. Klik di ending di sini ataupun kita tekan huruf C untuk close. So ini adalah percubaan untuk kita buat satu line ataupun menggunakan antara item-item yang ada di atas ni lah. Dan untuk yang lain-lain nanti kita akan belajar dari semasa ke semasa. Cukup untuk hari ini saja kelas kita. Dan jika ada apa masalah, sila raise up, boleh WhatsApp saya dalam grup ataupun boleh tanyalah dalam kita punya Microsoft Team. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye bye.